Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Samsudin, nombor matrik 054495. Dan hari ini saya akan membuat pembentangan subjek haqaiq at-tasawuf. Dan tajuk pembentangan saya adalah konsep tawakal. Saya akan mulakan dengan takrif tawakal terlebih dahulu. Sebelum tu ada satu hadis Nabi yang membicarakan tentang tawakal. Iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkilun ala Allahil haqqa tawakkaluhu lirizqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan taruhu batanan." Yang bermaksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana burung mendapat rezekinya. Yakni burung itu keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan dia pulang dalam keadaan yang kenyang. Di mana kalau kita bertawakal sungguh-sungguh dan yakin dengan Allah itu pemberi rezeki, niscaya kita akan dicukupkan rezeki olehnya. Takrif daripada Muawiyah bin Murrah an Umar bin Khattab ata 'alal qaumul faqal ma antum qalu nahnu mutawakkilun qala bal antum mutawakkilun alla akhbarukum bil mutawakkilin rajulun alqa habbahu bil batanil ard summa tawakkulu 'ala rabbahu. Yang maksud daripada Muawiyah bin Murrah, Umar bin Al-Khattab telah datang berjumpa dengan satu kaum dan bertanya, siapakah mereka? Dan mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang boleh dipercayai. Dan Umar pula berkata, sebaliknya jika mereka adalah orang-orang yang dipercayai, tidakkah dia yang perlu mengabarkan orang-orang yang percayai itu? Seterusnya, takrif daripada Sufyan As-Sawri. Qala Sufyan As-Sawri, tawakkal huwa al-qiyamul bil ubudiyah wa ilqa'i nafsil fi rububiyah. Di mana daripada Sufyan As-Sawri berkata, tawakal adalah melakukan kehambaan dan mencampakkan diri ke dalam rububiyah. Daripada Sahlun bin Abdullah pula, tawakkal halul nabi wal kisbun sunnatuhu faman baki ala halahu falahu yatarakun sunnatuhu. Di mana tawakal adalah keadaan nabi dan memperolehi sunnahnya, dan siapa yang kekal di dalam keadaan itu tanpa meninggalkan sunnah. Seterusnya daripada qala Haris Muhasibi, tawakkal wal i'timad ala Allah biizzillah at'am fi masawa'ullah wa taraku tadbir nufus bil aghziya wal istighna bil kafiyah wal muwafiqah qalbi lil murudillah wal ta'udu fi talbil ubudiyah walaju ila Allah. Di mana Haris Muhasibi berkata, tawakal tu adalah bergantung kepada Allah dengan menghilangkan kerasukan kepada semua benda selain daripada Allah. Ini menghilangkan jiwa dengan makanan dan melepaskan kecukupan dan menerima hati untuk apa yang telah dikehendaki oleh Allah sahaja dan terbiasa dengan mencari kehambaan tu dengan Allah. Ini bergantung hanya kepada Allah dan bukan diri sendiri. Qalu lahu hamdan qasar tawakkal mahaluhu qalbi wal haraku bizahir la tanafi tawakkal bil qalbi. Yang bermaksud Hamdan al-Qasar berkata, tawakal adalah terletaknya di hati dan gerakan yang kat luar tidak bertentangan dengan apa pergerakan yang ada di dalam hati. Daripada qala Ibnu Rajab rahimahullah pula,
Tawakal huwa sadaku i'timad al-qalbi ala Allah fil istijlab manafi' wa dafi' wal al-mudar min umuri dunia wal akhirah kulluhu. Mana Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tawakal adalah keikhlasan dan dari kebergantungan hati kepada Allah. Yang ini memperolehi manfaat dan menebus bahaya daripada semua perkara-perkara di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya berkata qala Hasan rahimahullah, inna tawakkal al-abdu ala rabbih an ya'lamu innallaha huwa saqatah. Maksud Hasan berkata tawakal hamba itu adalah mempercayai Tuhannya untuk mengetahui bahawa Tuhan adalah amanahnya. Dan berkata Zubaidi rahimahullah, tawakal as-saqafah bima indallah wal ya'si mimma fi aidin nas. Di mana tawakal adalah percaya kepada Tuhan yang memiliki dan putus asa dengan apa yang ada di tangan orang lain. Wa qala al-Usmain rahimahullah, tawakkal huwa sidqul i'timad ala Allah fil jalbil munafi' wa daf'il mudar ma'a fa'lil asbab allati amrullahu biha. Mana berkata Usmain, tawakal adalah kepercayaan tulus pada Tuhan, di mana dalam mendatangkan manfaat dan mencegah bahawa sambil melakukan perkara-perkara yang diperintahkan. Daripada qala Said rahimahullah ta'ala fi ta'rifatuhu, tawakal huwa saqatah mimma indallah wal ya'si amma fi aidin nas. Di mana Said rahimahullah pula berkata dalam ta'rifannya bahawa tawakal adalah percaya sepenuh hati terhadap apa-apa yang ada pada Allah, yang dan putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan seterusnya hakikat tawakal. Hakikat tawakal ia i'timad al-qalbi ala Allah ma'a akhazu bil asbab ma'a taykin al-kamil bi inna Allah huwa arizqul khaliq mahya wal mumayit la ilahul ghairuh wa la rabbis siwa. Maksud hakikat tawakal ini adalah kebergantungan hati kepada Tuhan dengan mempertimbangkan sebab alasan-alasan dan sebab-sebab dan kepastian sepenuhnya bahawa tiada yang sepenuhnya bahawa Allah adalah pemberi rezeki, pencipta dan pemberi kehidupan, kematian, dan tiada yang selain daripada Allah. Berkata Ibnu Taymiyah bahawa tawakal yatanawwal tawakkul ala Allah ya'nihi lahi ala fa'lul ma amru wa tawakkal ala Allah yu'tihi ma la yaqdirul abdu alaihi fal istina takunu ala al-a'mal wa amma tawakkal fa'ma min zalik yakunu tawakkul alaihi jalbul nafi' wa dafi' mudar. Dan sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 59, walau annahum radu ma atahumullahu rasuluhu wa qalu hasbunallahu min fadlillahi wa rasuluhu innallaha raghibun. Bermaksud jika mereka bersungguh-sungguh redha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebahagian daripada kurniaannya dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Seterusnya adalah fawaid tawakal ala Allah. Ini faedah bertawakal kepada Allah. Yang pertama, man tawakal ala Allah kafah. Maksud siapa yang bertawakal kepada Allah adalah mencukupi untuk dirinya. Di mana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, yang maksud sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Yang kedua, isti'syar al-ma'yatillah. Ini merasa diri dengan Allah, di mana kalau seorang itu yakin dengan Allah, ada bertawakal kepada Allah dan bergantung
hanya kepada dia akan merasa bahawa dia akan sentiasa Allah berada dekat dengan dia dan merasa rasa kehadiran Allah. Yang ketiga, istijlab mahabbah arabi, yang maksud membawa kasih Tuhan, di mana orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah, sentiasa yakin dengan dia, Allah akan mengasihinya. Dan orang yang dikasihi oleh Allah akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan hatinya akan sentiasa terikat dengan Allah. Yang keempat, husulul rezeki, di mana orang yang bertawakal ni akan mendapat rezeki daripada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki dan maha pemberi rezeki kepada hamba-hambanya. Yang kelima, hifzu minasyaitan, dapat melindungi diri daripada syaitan, kerana sebenarnya syaitan tu tidak berdaya, tidak dapat memberikan mudarat kepada kita melainkan dengan izin Allah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan melindungi daripada syaitan. Dan juga yang terakhir, dapat melindungi diri, ahli keluarga dan juga anak-anak. Dan seterusnya, tingkatan tawakal. Tawakal ada tiga tingkatan ataupun peringkat. Yang pertama adalah peringkat yang terendah, di mana bila bersama Allah dia seperti ditunjukkan sebagai pembantu dan juga seorang yang penyayang. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tingkatan pertengahan, di mana bila bersama Allah dia seperti ibu dengan anak, di mana pada akhirnya dia akan kembali kepada dia juga. Dan ketiga, tingkatan yang paling tertinggi, di mana bersama Allah seperti pesakit dan juga doktor, di mana pesakit itu akan bergantung kepada doktor untuk mengubatinya dan sangat yakin dengan kepekaran doktor tersebut. Keutamaan dan kepentingan tawakal. Kepentingan tawakal dan keutamaannya terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis. Yang contoh daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 10, yang bermaksud sungguhnya pembicaraan rahsia itu adalah pada syaitan, dan orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiada mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Daripada sunnah Nabi, yang daripada hadis Nabi, an Abi Malik al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud daripada Abi Malik al-Asy'ari, berkata Rasulullah SAW, yang bermaksud jika seorang masuki rumahnya, dia berkata, ya Tuhan, aku meminta yang terbaik daripada kamu yang masuk, dan jalan keluar yang terbaik, dan dengan nama Tuhan tempat perlindungan kita, dan dengan nama Tuhan kita keluar, dan pada Tuhan kita mempercayakan, lalu beri salam kepada keluarganya. Di mana hadis ini menjelaskan perlunya kita meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya ketika memasuki rumah dan meninggalkan rumah. Sekian, terima kasih.